Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Dan pada siri yang ke-262 ini, kita telah tiba pada riwayat 4708, hadis-hadis berkenaan tentang pemerintahan, berkenaan tentang al-imarah, pemerintahan. Maka kita berada pada hadis-hadis berkenaan tentang pemerintahan, sepatutnya berada di bawah tampuk pimpinan Quraisy, tampuk pimpinan Quraisy, yang mana itu berlaku pada awal Islam, berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya tidak terus-menerus berlaku. Kemudian kita sekarang ini sedang membaca hadis-hadis yang Nabi menyebut tentang 12 khalifah, dan di sini menjadi perbezaan pendapat. Para golongan yang mendakwa mencintai Sayyidina Ali ataupun dikenali sebagai Syiah, mereka mendakwa maksud daripada 12 yang disebut oleh Nabi SAW pada hadis-hadis ini adalah golongan adalah mereka yang mereka panggil sebagai 12 imam mereka, daripada keturunan daripada Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Ali dan anak cucu keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum. Maka ini dalil bagi mereka, dan mereka berpegang bahawa hadis ini menunjukkan dalil bagi 12 imam yang mereka dakwa. Namun majoriti para ulama Ahlus Sunnah menyebut maksud daripada hadis ini bukanlah merujuk kepada imam-imam yang seperti disebut, tetapi lebih kepada pemerintah dan khalifah yang mana akan memerintah negara, memerintah mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Namun timbul soalan, kita lihat pada baris yang pertama, soalan haula ahadithil khilafah. Dua soalan yang selalu berlega berkenaan tentang hadis-hadis tentang khilafah ini. Yang pertama adalah annahu qad jaa fil hadithil akhar al khilafatu ba'di 30 sanah thumma takunu muluka. Nabi ada menyebut bahawa pemerintahan khalifah yang sebenar hanya selama 30 tahun, dan selepas itu adalah lebih kepada raja-raja, sistem beraja. Bermula daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka itu adalah raja-raja, walaupun mereka panggil dan gelar mereka sebagai khalifah ataupun Amirul Mukminin. Maka riwayat tersebut yang hanya menyebut 30 tahun, wa hadza mukhalifun li hadis, ianya bertentangan dengan hadis yang menyebut ada 12 khalifah. Kerana fa innahu lam yakun fi 30 sana illa al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Kerana dalam tempoh 30 tahun tersebut hanya ada 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wal ashhar, dan pendapat yang paling masyhur adalah yang kelima adalah Hasan bin Ali. Hanya ada 5 orang. Bagaimana nak sebut ada 12 orang yang Nabi sebut dalam hadis? Wal jawabu an hadza anna al murad fi hadis al khilafah 30 sanah khilafatun nubuwah, adalah khilafah yang berhampiran dan berdekatan dengan zaman kenabian. Sebab itu dalam sebuah riwayat yang lain kata Imam Nawawi berkenaan tentang al khilafatu ba'di 30 sanah, Nabi bersabda khilafatun nubuwah ba'di 30 sanah. Thumma takunu muluka, barulah kemudiannya datang sistem beraja dan sebagainya. Maka ini adalah satu jawapan. Kemudian as-su'alus sani, antara soalan yang lain adalah annahu qad waliya aktsara min hadzal adad. Pemerintah yang ada daripada zaman Abu Bakar, zaman Nabi sampai ke kita dah lebih daripada 12. Maka apakah maksud hadis ini 12 orang? Maka di sini diberikan beberapa jawapan, antaranya adalah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in pada baris bawah tersebut. Pada baris bawah tersebut. Maka apakah maksud dia? Wa yahtamilu an yakuna al-murad mustahiqil khilafah al-adilin. Maksud daripada 12 ini adalah 12 khalifah yang benar-benar layak menjadi khalifah kerana menjadi pemerintah dan khalifah yang adil. Sebagai contoh, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun datang beberapa puluh tahun selepas daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Maksudnya adalah 12 orang yang layak dan adil untuk menjadi khalifah. Dan ada beberapa jawapan yang lain yang apa disebutkan di situ. Terus baca 4708, terus An Jabir bin Samurah, daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau telah berkata, intalaqtu ila Rasulillah wa ma'i abi. Aku telah pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku adanya ayahku. Fasami'tuhu yaqul, maka aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal dinu azizan mani'a. Terus menerus agama ini akan berada dalam keadaan mulia, mani'a, kuat dan kukuh, ila sehinggalah isnai asyara khalifah, 12 orang khalifah. Faqala kalimatan, selepas itu baginda bersabda satu perkataan, sammanihan nasu, perbualan orang ramai telah menjadikan aku tidak dapat mendengar kalimah tersebut. Faqultu li abi, maka aku telah bertanya kepada ayahku, maqala, apakah yang baginda telah sebutkan? Qala, maka baginda bersabda, kulluhum min Quraisy, kedua-dua belas khalifah ini adalah daripada kalangan Quraisy. 4709 baca. Maka daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau telah berkata, aku telah menulis surat kepada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ma'agulami, bersama dengan hambaku yang membawa surat tersebut, Nafi. An akhbirni, bahawa dia meminta Jabir bin Samurah untuk memaklumkan bisyai'in, dengan sesuatu yang beliau telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, maka telah membalas suratku. Beliau telah menulis, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Jum'ah, disebut hari nak menggambarkan dia masih ingat peristiwa dan keadaan tersebut. Kata Jabir bin Samurah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma Jum'ah, pada hari Jumaat, asyiyatan, pada petang hari, rujimal aslami, di mana telah direjam sahabat Nabi Ma'is al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Maka ketika telah direjam Ma'is al-Aslami, maka pada petang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalud dinu qa'imah, terus menerus agama ini akan berdiri kukuh, hatta taqumas sa'ah, sehingga datangnya kiamat. Au yakuna alaikum, ataupun akan memerintah ke atas kamu 12 orang khalifah, kulluhum min Quraisy, setiap daripada mereka adalah daripada kalangan Quraisy. Maka 12 orang ini ahli sunnah wal jamaah menyebut mereka adalah pemerintah dan khalifah. Sementara pihak Syiah menyebut ianya adalah imam-imam yang mereka telah sebut daripada kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada anak cucu Husain bin Ali dan ke bawah seterusnya. Wa sami'tu yaqul, kata Jabir bin Samurah, aku juga telah mendengar Nabi bersabda, usaibatun, ada sekelompok kecil, minal muslimin, daripada umat Islam, yaftatihuna, mereka akan berjaya menawan, al-bait al-abyad, istana putih, bait Kisra, istana Kisra, au ali Kisra, ataupun istana keluarga Kisra. Wa sami'tu yaqul, aku juga telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya sebelum datangnya kiamat, kadzabin, akan ada pendusta-pendusta besar. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka.
Wa sami'tuhu yaqul, kata Jabir bin Samurah, aku juga telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza a'tallahu ta'ala ahadakum khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala ada mengurniakan kepada salah seorang daripada kamu kebaikan, harta, bila Allah bagi harta, Allah bagi nikmat, Allah bagi apa-apa, maka kena bagi kepada siapa harta itu, falyabda binafsih, maka kena mulakan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan kita sibuk untuk memberi, kita sendiri tidak mendapat manfaat daripadanya. Wa ahli baitih, dan apabila mendapat sesuatu nikmat, harta dan sebagainya, mulakan daripada keluarga terlebih dahulu. Sebab itu Imam Nawawi membawakan hadis pada baris yang pertama, ini bertepatan dengan hadis yang lain yang Nabi bersabda, ibda binafsika thumma biman ta'ul, mulakanlah perbelanjaan yang kamu ingin belanjakan untuk diri kamu, dan kemudian pada ahli keluarga yang kamu tanggung nafkahnya. Wa sami'tu yaqul, kemudian kata Jabir, aku juga mendengar Nabi bersabda, annal faratu, aku akan menjadi pendahulu, aku yang paling awal akan menunggu, alal haud, di sisi telaga Al-Kautsar nanti. 4710, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Ibnu Abi Fudayk qala hadatsana Ibnu Abi Zaib an Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'd annahu arsala ila bani Samurat al-Adawi, hadithna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadzakara nahwa hadits Hatim. Bab yang seterusnya adalah kisah tentang Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab tidak mahu melantik pengganti khalifah baginya. Maka dibawakan tajuk al-istikhlaf, sunnah untuk melantik pengganti sebagai khalifah apabila seseorang khalifah itu meninggal dunia ataupun berlaku sesuatu kepadanya, wa tarkih, dan juga boleh jika dia tak mahu untuk melantik, maka dia tak berdosa. Dan kisahnya adalah Umar bin Khattab, bila Umar bin Khattab tidak mahu melantik pengganti, sebagaimana Abu Bakar telah melantik Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. 4711 baca. Maka berkata Abdullah bin Umar, hadartu abi, aku telah ada di sisi ayahku ketika mana ayahku telah dicederakan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dengan beliau tikam Umar bin Khattab dengan beberapa belas tikaman. Fa asnau alaihi, maka orang ramai telah memuji jasa Umar bin Khattab selama 10 tahun beliau menjadi khalifah, bahkan sebelum daripada itu lagi menjadi sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas tuan dengan sebaik-baik kebaikan. Faqala, maka berkata Umar bin Khattab, raghibun, aku berharap dalam kurungan kepada pengampunan Allah, wa rahibun, dalam masa yang sama aku risau dalam kurungan terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala pada kekurangan yang aku lakukan. Faqalu, maka orang ramai berkata, istakhlif, wahai khalifah, lantiklah pengganti. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, atahammalu amrakum, adakah aku perlu mengambil berat tentang urusan kamu, hayyan, waktu aku masih hidup, wa mayyita, dan nak mati pun aku perlu risau tentang urusan kamu. Lawaditu an hadhi, adalah aku amat berharap sesungguhnya bahagianku minha, daripada jawatan khilafah ini, al-kafaf, adalah cukup-cukup. Apakah maksud al-kafaf? Kalau walaupun tak dapat pahala, asalkan tak dapat dosa, maka cukup-cukup itu pun aku dah gembira, sebab beratnya tanggungjawab khalifah ini. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la alayya, aku tidak mendapat sebarang dosa, walali, dan tidak mendapat sebarang pahala, itu pun bagiku dah cukup. Fa in astakhlif, jika aku membuat pilihan untuk melantik pengganti, faqad istakhlafa man huwa khairum minni, maka sesungguhnya telah melantik pengganti orang yang lebih baik daripadaku, iaitu Abu Bakar. Kerana Abu Bakar lantik Umar sebelum beliau meninggal dunia. Wa in atrukum, namun jika aku membiarkan kamu tanpa pengganti, faqad tarakakum man huwa khairum minni, maka sesungguhnya telah meninggalkan kamu orang yang lebih baik daripadaku tanpa pengganti, itulah Nabi SAW. Berkata Abdullah bin Umar, fa'araftu, bila Umar bin Khattab berkata begitu, maka aku tahu bahawa fa'araftu annahu hina dzakara Rasulullah, maka aku tahu apabila Umar bin Khattab menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu mustakhlif,
maka beliau tak akan melantik pengganti. Maka Umar bin Khattab tak lantik pengganti. Cuma beliau berkata bahawa beliau cadangkan khalifah mesti diberi kepada asyarah mubasyarah yang masih hidup. Maka di antara asyarah mubasyarah yang masih hidup yang tak dibenarkan oleh Umar bin Khattab memegang jawatan adalah adalah adik ipar dia, Sa'id bin Zaid. Maka Sa'id bin Zaid dikeluarkan daripada senarai walaupun beliau asyarah mubasyarah. Dan Abdul Rahman bin Auf dia tak nak jawatan. Maka tinggallah jawatan di antara Sayyidina Ali, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam. Maka daripada situlah pemilihan telah dibuat. Terus 4712 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, dakhaltu ala Hafsah, aku telah menemui Hafsah. Faqalat, maka berkata Hafsah kepada Ibnu Umar, "A'alimta, adakah kamu tahu wahai Abdullah, sesungguhnya ayah kita ghairu mustakhlif, tidak mahu melantik pengganti." Qala, berkata Abdullah bin Umar, "Maka liyaf'al, beliau tak akan melakukan begitu." Qalat, berkata Hafsah, "Innahu fa'il, beliau akan melakukannya." Qala, berkata Abdullah bin Umar, "Fahalaftu, maka aku telah bersumpah yang aku akan berbicara dengan ayahku berkenaan tentang melantik pengganti." Sebab Umar bin Khattab bila kena tikam, beliau masih hidup lebih kurang 2 ke 3 hari. Barulah beliau meninggal dunia. Fasakattu, maka aku telah diam, hatta ghadautu walam ukallimhu, sehingga aku telah pergi menemui ayahku namun aku tidak berbicara dengannya. Fakuntu ka'annama ahmilu biyamini jabalah, maka keadaanku ketika itu adalah seolah-olah aku memikul pada tangan kananku gunung dan bukit. Hatta raja'tu fadakhaltu alaih, maka aku kembali dan masuk menemuinya. Fasa'alani an halin nas, maka Khalifah Umar bin Khattab, ayahku telah bertanya kepadaku tentang keadaan rakyatnya. Wa ana ukhbiruh, dan aku pun mengkhabarkan kepadanya. Qala, berkata Ibnu Umar, thumma qultu lahu, kemudian aku telah berkata kepada ayahku, inni sami'tun nasa yaqulun, sesungguhnya aku telah mendengar orang ramai berkata, maqalatan, satu ucapan, fa'alaitu, lalu aku telah bersumpah, alaitu baris yang terakhir, ay halaftu, aku telah bersumpah, an aqulaha laka, yang aku akan mengatakan perkara yang sama kepada kamu. Za'amu, orang ramai telah mendakwa annaka ghairu mustakhlif, yang mana engkau wahai ayah tidak akan melantik pengganti. Wa innahu law kana laka ra'i ibli aw ra'i ghanam, maka Abdullah bin Umar cuba memberi contoh kepada ayahnya, dan sesungguhnya kalaulah ayah mempunyai pengembala yang mengembala unta ataupun mengembala kambing, summa ja'aka, kemudian datang pengembala yang selama ini telah mengembala binatang kamu, wa tarakaha, dan dia tinggalkan begitu sahaja binatang yang telah disuruh untuk dia jaga tanpa dia melantik pengganti, ra'aita, maka ayah boleh lihat, an qad dayya'a, bahawa binatang tersebut akan binasa. Bila tak ada pengganti, tiba-tiba hilang bila tiba-tiba pengembala tersebut hilang, penjaga binatang tersebut hilang, maka akan binasa binatang tersebut. Fari'ayatun nasi asyad, maka wahai ayah, menjaga dan menguruskan manusia itu adalah lebih berat tanggungjawabnya. Apabila Umar bin Khattab mendengar kata-kata anaknya Abdullah bin Umar, fawafaqahu qawli, maka ayahku telah bersetuju dengan kata-kataku. Fawada'a ra'sahu sa'atan, maka beliau telah meletakkan kepalanya seketika, kemudian beliau mengangkatnya ke arahku. Maka beliau berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla sentiasa menjaga agamanya. Wa inni la illa astakhlif, dan sesungguhnya jika aku tidak melantik pengganti, maka sesungguhnya Nabi SAW juga tidak melantik pengganti. Wa in astakhlif, dan jika aku melantik penggantiku, fa inna Abu Bakrin qad istakhlafa, maka sesungguhnya Abu Bakar telah melakukan itu. Qala, berkata Ibnu Umar, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an dzakara Rasulullah, tidaklah ketika ayahku menyebut sahaja nama Rasulullah SAW dan Abu Bakar, fa'alimtu, maka aku mengetahui bahawa ayahku Umar bin Khattab lam yakun, beliau tidak akan liya'dila, melebihi Nabi SAW, melebihkan Nabi SAW dengan sesiapa pun. Wa annahu, dan beliau telah membuat keputusan, ghairu mustakhlif,
yang beliau tidak ingin untuk melantik pengganti. Hadis yang seterusnya berkenaan tentang larangan daripada meminta jawatan, wal hirsi 'alaiha, dan larangan daripada mengejar jawatan. Tapi zaman kita berbeza, masing-masing mengejar, bahkan menghalalkan apa-apa pun untuk mendapatkan jawatan. Moga Allah pelihara kita daripada terlibat. Amin ya Rabb. 4713 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurah, Ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, la tas'alil imharah, janganlah kamu meminta jawatan. Fa innaka in utitaha an mas'alah, maka sesungguhnya jika kamu diberikan jawatan melalui permintaan, wukilta ilaiha, kamu akan dibiarkan bersendirian. Wa in utitaha, dan jika kamu diberikan jawatan an ghairi mas'alah, tanpa meminta-minta, wa in ta'alaiha, kamu akan dibantu dalam untuk menguruskannya. 4714, yang ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Yahya bin Yahya qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Yunus tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ali bin Hujr as-Sa'di qala hadatsana Husaym an Yunus wa Mansur wa Humayd tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Hammad bin Zaid an Simakin an Atiyah wa Yunus bin Ubaid wa Hisham bin Hassan kulluhum an al-Hasan an Abdurrahman bin Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis Jarir. 4715 baca sanad dia. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala, beliau telah berkata, dakhaltu 'ala Nabi, aku telah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku wa rajulani, ada dua orang lelaki lain daripada keluarga pak cikku. Faqala ahadur rajulain, salah seorang daripada keduanya telah berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, amirna, lantiklah kami, ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla, untuk sebahagian jawatan yang Allah telah kurniakan kepada Tuhan. Wa qala al-akhar, dan yang kedua pun berkata perkara yang sama. Faqala, maka baginda bersabda, inna wallah, sesungguhnya kami demi Allah, la nuwalli ala hadzal amal, tidak akan memberi jawatan untuk sebarang tugasan ahadan, seorang pun sa'alah yang meminta. Nabi tak akan beri jawatan kepada orang yang meminta-minta. Wala ahadan, dan kami tidak berikan jawatan kepada seseorang harasa alaih, yang sangat-sangat berkehendak, yang terlalu mengejar akan jawatan. 4716, kalau kita tengok zaman kita, orang bergaduh, bahkan sanggup berbunuh, bahkan sanggup fitnah untuk mendapatkan jawatan daripada pihak mana pun. Kerana bahayanya jawatan yang mana manusia tersangat-sangat inginkan. 4716 terus. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala berkata, aqbaltu ila Nabi, aku telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i rajulani minal Asy'ariyyin, dan bersama denganku ada dua lelaki lain daripada kabilahku al-Asy'ariyyin. Ahaduma an yamini, salah seorang daripada mereka berdua berada di sebelah kananku, wal akharu an yasari, dan yang kedua berada di sebelah kiriku. Fakilahuma, maka mereka berdua telah meminta jawatan kepada Nabi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku, dan Nabi sedang bersujud. Faqala, maka baginda bersabda, ma taqulu ya Aba Musa, apa yang kamu katakan wahai Abu Musa, ataupun Abdullah bin Qais. Qala, berkata Abu Musa, wallazi ba'athaka bil haqqi, demi zat yang mengutuskan Tuhan dengan kebenaran, ma atla'ani, mereka berdua tidak memaklumkan kepadaku, ala ma fi anfusihima, apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka. Mereka tak kata pun denganku yang mereka datang jumpa dengan Tuan nak meminta jawatan. Wa ma sya'artu, dan aku tidak mengetahui, annahuma, bahawa sesungguhnya mereka berdua yatlubanil amal, meminta akan jawatan. Qala, berkata Abu Musa, wa ka'anni anzuru ila siwaki tahta syafatih, dan seolah-olah aku masih lagi dapat melihat kepada sugi baginda yang berada pada bibir baginda. Wa qad qalasat, dalam keadaan sugi baginda ketika itu telah menjadi pendek. Maka baginda bersabda, lan aula nastamil ala amalina, kami tidak pernah melantik dan kami sama sekali tidak akan melantik untuk tugasan-tugasan kami, man aradahu, orang yang menginginkannya. Walakin idhab, akan tetapi pergilah kamu wahai Abu Musa,
ataupun Abdullah bin Qais, maka Nabi telah mengutuskan Abu Musa ke Yaman. Orang yang minta, Nabi tak bagi. Abu Musa yang tak minta, Nabi yang suruh untuk dia mengambil jawatan tersebut. Summa atba'ahu Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi menyusuli dengan menghantar Mu'adz bin Jabal. Falamma qadiba alai, bila Mu'adz bin Jabal datang kepada Abu Musa, qala, Abu Musa berkata, inzil, turunlah, wa alqalahu wisada, dan beliau telah menghamparkan apa bantal hamparan untuk Mu'adz bin Jabal duduk. Wa idza rajulun indahu muthaq, dan ketika itu di sisi Abu Musa ada seorang lelaki yang sedang diikat. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, mahadza, apakah ini? Qala hadza kana Yahudiya. Maka Abu Musa al-Asy'ari menerangkan, dia orang ini asalnya adalah seorang Yahudi. Fa aslama, lalu masuk Islam. Kemudian dia kembali kepada agamanya, agama yang tidak elok, fatahawada, dan kembali menjadi Yahudi. Qala, berkata Mu'adz bin Jabal, la ajlis, aku tidak akan duduk sehingga orang ini dijatuhkan hukuman bunuh. Qada'ullahi wa rasulih, itulah ketentuan Allah dan Rasulnya. Faqala, berkata Abu Musa, duduklah terlebih dahulu. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, aku tidak akan duduk sehingga dijatuhkan hukuman bunuh ke atas orang ini. Ketetapan Allah dan Rasulnya. 3 kali Mu'adz bin Jabal mengulanginya. Fa'amara bih, maka diputuskan hukuman tersebut terhadap orang yang murtad tersebut. Fakutilah, maka orang tersebut telah dijatuhkan hukuman bunuh. Summa tadzakara al-qiyama minal lail, kemudian kedua sahabat Nabi ini telah berbincang berkenaan tentang solat malam. Faqala ahaduhuma, maka telah berkata salah seorang daripada mereka berdua, iaitu Mu'adz, amma ana, adapun aku, fa anamu, aku akan tidur terlebih dahulu, wa aqumu, barulah aku bangun solat malam, wa arju fi naumati, dan aku mengharapkan pahala ketika tidurku apabila tidur dengan sunnah, sebagaimana aku mengharapkan pahala pada solat malamku. Bab yang seterusnya, karahatil imarati bighairi darurah, maka makruh, tidak disukai meminta jawatan jika tidak ada keperluan. Terus 4717. Maka hadis-hadis di sini adalah berkenaan tentang kisah Abu Zar yang Nabi pesan kepada dia, dia jangan pernah mengambil sebarang jawatan walaupun untuk menguruskan 2 orang. Maka daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala tastamiluni, mengapa Tuhan tidak memberi jawatan kepadaku? Qala, maka berkata Abu Zar, fadaraba biyadihi ala mankibi, maka Nabi SAW telah meletakkan tangan baginda di atas bahuku. Kemudian baginda bersabda, ya Aba Dharrin, wahai Abu Dhar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Lemah bukan maksud lemah tubuh badan. Lemah dalam tidak mampu sebenarnya untuk menguruskan jawatan dan sebagainya. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jawatan ini adalah satu amanah dan tanggungjawab. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadabah, dan sesungguhnya jawatan ini pada hari kiamat akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha, kecuali orang yang mengambilnya dengan menunaikan hak sepenuhnya. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan segala tanggungjawab yang wajib ke atasnya pada amanah tersebut. 4718 lebih kurang sama baca sanad dia. Daripada Abu Zar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, inni araka da'ifa, sesungguhnya aku melihatmu sebagai seorang yang lemah, dalam kurungan, dalam memimpin. Wa inni uhibbulaka, dan sesungguhnya aku menyukai untuk kamu apa yang aku suka untuk diriku sendiri. Maka Nabi berpesan kepada Abu Zar, la ta'muranna ala ithnain, janganlah engkau pernah menjadi ketua walaupun untuk 2 orang. Wala tawallayanna mala yatim, dan jangan pernah engkau mengambil jawatan menguruskan harta anak yatim. Seterusnya, kelebihan seorang ketua yang adil, seorang pemimpin yang adil, wa uqubatil jair, dan azab siksa bagi pemimpin yang zalim, wal hathi ala rifqi bir ra'iyah, hadis-hadis ini juga menerangkan galakan untuk berlemah lembut kepada rakyat, wan nahyi an idkhalil masyaqqati alaihim, dan larangan daripada menyusahkan rakyat. 4719 baca sanad dia.
Nabi SAW telah bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya pemerintah-pemerintah yang adil di sisi Allah, ala manabir, akan berada pada singgah sana min nur, yang diperbuat daripada cahaya, an yaminir rahman, pada bahagian kanan Allah. Cumanya Imam Nawawi terangkan, maksud daripada tangan kanan yang dinisbahkan kepada Allah bukanlah pada maksud yang disebutkan, dan ianya diserahkan kepada pengetahuan Allah tanpa ditafsirkan. Wakilta yadaihi, dan kedua-dua tangan Ar-Rahman adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yang Allah berlaku adil pada pemerintahannya, wa ahlihim, dan Allah berlaku adil pada orang yang berlaku adil kepada makhluknya, wa ma walu, dan apa jua jawatan yang mereka telah pegang. Maksudnya pada orang yang berlaku adil, Allah akan berlaku baik kepada mereka. 4720 baca sanad dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah datang kepada Aisyah, kata Abdul Rahman bin Shumasah. Aku ingin bertanya kepada Aisyah tentang sesuatu. Maka Aisyah bertanya, mimman anta, kamu ini daripada mana? Maka aku berkata, aku adalah seorang lelaki daripada Mesir. Maka Aisyah bertanya, kaifa kana sahibukum lakum fi ghazaikum hadhihi, fi ghazatikum hadhihi, maka bagaimanakah keadaan pemimpin kamu di tempat kamu? Maka beliau berkata, ma naqamna minhu syai'a, tidak ada apa-apa yang kami tidak suka tentangnya. In kana la yamutu li rajuli minnal ba'ir, jika salah seorang daripada kami ada untanya yang meninggal, yang mati, maka pemerintah akan memberi unta yang baru. Wal abdu fayu'tihil abda, jika ada yang mati maka digantikan dengan hamba yang lain. Wa yahtaju ila nafqah, jika ada yang memerlukan perbelanjaan maka dia akan berikan perbelanjaan. Faqalat, maka berkata Aisyah, amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr akhi. Maka kata Aisyah, adapun sesungguhnya tidaklah menghalang aku apa yang dia telah lakukan pada saudaraku Muhammad bin Abu Bakar. Sebab Muhammad bin Abu Bakar kena seksa dengan pemerintah Mesir. An ukhbiraka, maka aku ingin untuk mengkhabarkan kepada kamu apa yang aku telah dengar daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW telah bersabda di rumahku ini, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang beroleh jawatan dalam menguruskan umatku sesuatu jawatan, fasyaqqa alaihim, lalu dia telah menyusahkan umatku ini, fashkuk alaihim, maka susahkanlah urusannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang diberi jawatan daripada umatku dengan sesuatu jawatan, farafaqa fihim, dan dia berlaku lemah lembut dengan mereka, farfuq bih, maka berlaku lemah lembutlah dengannya. 4721 yang ini kita tidak terjemahkan. Wabila qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Ibnu Mahdi qala hadatsana Jarir bin Hazim an Harmalah al-Misri an Abdurrahman bin Shumasa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli. 4722 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah bersabda, ala, dengarlah, kullukum, setiap daripada kamu, ra'in, adalah pengembala dan penjaga. Dan setiap orang yang diberikan jawatan, wa kullukum mas'ul, setiap daripada kamu akan ditanya an ra'iyatihi, tentang tanggungjawabnya, tentang jagaannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, maka seorang pemerintah yang memerintah manusia adalah penjaga, pengembala. Wa huwa mas'ul, dan beliau akan ditanya tentang setiap yang berada di bawah tanggungjawabnya. War rajulu ra'in, dan seorang lelaki adalah pengembala, penjaga untuk ahli keluarganya. Wa huwa mas'ul, dan beliau akan ditanya berkenaan tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang wanita adalah pengembala, penjaga bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan wanita tersebut akan ditanya tentang mereka. Wal abdu ra'in, seorang hamba adalah penjaga, pengembala bagi harta yang ada di rumah tuannya, dan dia akan ditanya tentang itu. Ala, ketahuilah, fakullukum, maka sebenarnya setiap daripada kamu, tidak ada yang terlepas, semuanya adalah penjaga, pengembala, dan setiap daripada kamu pasti akan ditanya
tentang tanggungjawabnya. 4723 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bishr tawil wa bi ilaihi qala wadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Tawil wa bi ilaihi qala wadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Khalid yani ibn al-Harith tawil wa bi ilaihi qala wadatsana Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya يعني القطان كل من عبيد الله تاويل وبه قال ودثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد تاويل وبه قال ودثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب تحويل وبه قال ودثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان تاويل وبه قال ودثنا هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث الليث النافع. 4724 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab hanya menceritakan tentang rantaian perawi dan sanad. Wabi ilaihi qala Abu Ishaqa wa haddatsana Al-Hasan bin Bishr qala hadatsana Abdullah bin Numair an Ubaidillah an-Nafi an Ibn Umar bihadza misla hadits al-Laits an-Nafi. 4725 baca sanad dia. Panggil Kak Safi ya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tahwil baca sanad dia. Ar-rajulu ra'in, seorang lelaki itu adalah penjaga pengembala bahkan pada harta milik ibu bapanya. Wa mas'ul, dan dia bertanggungjawab, akan ditanya berkenaan tentang tanggungjawabnya tersebut. 4726 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala wadatsani Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb qala akhbarani ammi Abdullah bin Wahb qala akhbarani rajulun sammahu wa Amr bin al-Harith an Bukairin an Busr bin Sa'id haddatsahu an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na. 4727 baca sanad dia. Maka Ubaidullah bin Ziyad telah menziarahi Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu pada sakit yang telah membawa kepada kematian Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Maka Ma'qil berkata memberi nasihat kepada Ubaidullah bin Ziyad sebab Ubaidullah bin Ziyad ni kejam. Dia adalah Gubernur Kufah yang kejam. Ini muhaddithuka hadisan. Sesungguhnya aku ingin memberitahu kepada kamu satu hadis yang aku telah dengar daripada Nabi SAW. Lau alimtu anna li hayah. Sekiranya aku mengetahui bagiku masih ada kehidupan, aku tidak akan menceritakan hadis ini kepada kamu, wahai Ubaidullah. Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Ma min abdin yastara'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah mana-mana hamba yang Allah berikan kepadanya mana-mana jawatan, yang mutu lalu meninggal dunia pada hari dia meninggal dunia, wa huwa ghash, dalam keadaan dia menipu akan rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan baginya syurga. 4728 terus. Maka dalam hadis ini Ubaidullah bin Ziyad bila dia dengar teguran daripada Ma'qil bin Yasar, maka dia pun berkata, kata Ubaidullah bin Ziyad, alla kunta haddatsani hadza qabla al-yawm, bukankah kamu pernah menceritakan hadis ni kepadaku sebelum ini? Kata Ma'qil bin Yasar, aku tidak pernah menceritakan kepada kamu. Aw lam akun li uhadditsaka, ataupun kalaulah aku tidak sepatutnya menceritakan kepada kamu, sebab dia tak nak dengar pun dan dia tak nak terima pun nasihat tersebut. 4729 baca sanad dia. Tutup pintu Tutup pintu kaca ni, tutup pintu kaca. Sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad yang merupakan Gubernur Kufah telah masuk menemui sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar pada penyakit yang membawa kepada kematian dia. Faqala lahu Ma'qil, maka Ma'qil berkata, inni muhaddithuka bihadithin, sesungguhnya aku mahu memberitahu kepada kamu satu hadis. Laula anni fil mauti, kalaulah tidak kerana aku berada di ambang maut, aku tidak akan menceritakannya kepada kamu. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Ma min amirin, tidaklah mana-mana pemerintah, yali, yang memerintah urusan umat orang Islam,
kemudian dia tidak berusaha untuk mereka, wa yansah, dan tidak menginginkan kebaikan untuk mereka, illa lam yadkhul ma'ahum jannah, kecuali dia pasti tidak akan masuk syurga bersama mereka. 4730 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Apabila qala wadatsana Uqbah bin Mukarram al-Ammi qala hadatsana Yaqub bin Ishaq qala akhbarani Sawadah bin Abil Aswad qala hadatsani abi anna Ma'qil bin Yasar marida fa atahu Ubaidullah bin Ziyad ya'uduh nahwa hadits al-Hasan an Ma'qil. 4731 riwayat yang lebih kurang sama, baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, inna syarra ri'a, sesungguhnya sekeji-keji, seburuk-buruk pemerintah, al-hutamah, adalah mereka yang bersikap sombong dan keras. Sombong dan keras. Al-hutamah pada baris yang pada baris yang keempat, ay al-anifu fi ra'iyatih, yang berlaku zalim, berlaku keras kepada rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka berhati-hatilah kamu daripada menjadi seperti itu. Maka maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka telah berkata Ubaidullah bin Ziyad kepada ni ijlis, duduklah kamu, maka sesungguhnya kamu adalah daripada sahabat biasa, daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Nukhalah diterjemahkan sebagai biasa, baris yang pertama, yakni lasta min fudalaihim wa ulamaihim wa ahlil maratib minhum bal min saqtihim, kamu daripada sahabat biasa, daripada kalangan para sahabat. Maka berkatalah sahabat ini, wahal kana lahum nukhalah, adakah sahabat yang istilahnya sebagai sahabat biasa? Innama kanatin nukhalah, hanya sahaja orang-orang yang rendah kedudukan datang selepas para sahabat dan selain daripada sahabat. Semua sahabat adalah mulia kerana semua sahabat Allah redha dengan mereka. InsyaAllah kita akan sambung part 732 pada jam 6.30 petang nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.